أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Yang saya kasihi Tuan Imam, Barisan Jawatankuasa Pengurusan Surau Ehsaniyah, kita punya pengurusi dah balik belum pada rek ni? Oh, baiklah. Tak pelawur pun. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi ini minggu terakhirlah tuan-tuan. Lepas tu kita akan sama-sama memberi laluan kepada Ramadan dengan tarawih. Dan saya yakin dan percaya surau kita dah menyusunnya program tarawih ini dan juga pengisian-pengisian yang sepatutnya kita adakan melalui tadarusnya dan juga pengisian-pengisian nuzul Qurannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan kesempatan dan peluang untuk hidup bersama Ramadan, kerana Ramadan ini bulan yang sangat penuh keberkatan. Walau bagaimanapun, insya-Allah selepas daripada itu kita tengok Syawal pun kadang-kala kita masih lagi melaksanakan raya. Puasa 6 hari je. Kita min Syawal kan, tapi raya tu lama. Nanti kita bincang balik bila yang kita boleh mulakan pengajian kita. Muka surat 973. Dah banyak kita baca kitab ni. Lama saya ingat dah kita baca. Kan? Tapi oleh kerana kita baca sikit-sikit, lambatlah habis. Muka surat 973 kita masih lagi berkongsi ilmu dalam bab permusuhan syaitan dan mengenal tipu dayanya. Kalau kita ada peluang pergi ke kedai kitab, kita beli buku Al-Bayan fi Madakhil Syaitan karangan Syekh Abdul Hamid Al-Bilali yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa kita iaitu pintu-pintu syaitan. Agak lebih detail upasan dia daripada tajuk bab ini. Bab ni dia sikit sangat. Tapi kalau kita tengok tentang bagaimana syaitan berperanan, dulu kita baca kitab tu di sini rasanya. Wallahu alam, saya tak ingat dah di mana. Sebab saya banyak masjid kan.
Kita sambung pada muka surat 973. Dahulu di Bani Israel ada seorang ahli ibadah bernama Birsyih, yang dia ni mustajab doa dia. Sehingga orang-orang banyak ataupun orang ramai datang kepadanya membawa orang sakit. Lalu didoakan, maka segera sembuh. Itulah kelebihan yang diizinkan Allah kepadanya. Dia tak lebih sebagai wasilah perantaraan. Tapi yang menyembuhkan tetap juga kita berikan hak itu kepada Allah, bukan kepada kehebatan manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita tu, hebat doktor tu. Tak apa, hebat di segi keilmuan dia. Namun menentukan sembuh tak sembuh bukan lagi bergantung kepada kehebatan ilmunya, tapi kita mesti bergantung kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis memanggil semua syaitan. Iblis panggil semua syaitan ni. Dan bertanya kepada mereka, siapakah yang dapat mempengaruhi dan menyesatkan orang ini? Yang ni Birsyih tadi. Orang yang hebat tadi. Berdoa saja untuk sembuh, sembuhlah dia kan. Sebab ia telah menyusahkan kamu. Dijawab syaitan ifrit, saya yang akan dapat menggodanya. Ini memang tahap tinggi punya kehebatan syaitan ifrit ini. Jika tidak dapat, maka aku bukan walimu. Itulah sumpah dia. Aku pergi. Kalau aku tak berjaya, aku bukan wali kamu. Bukan wali kepada iblis. Macam kita lah kalau jumpa orang hebat tu kan. Minta dia, biasanya ni pembunuh upahan, kau bunuh dia. Engkau cakap sekarang je, kira kerja tu selesai, dia kata. Entah ya entah tidak kan. Baik. Iblis berkata, pergilah kepadanya. Okeylah, kalau itu janji kamu, kamu pergi. Aku lantik kamu sebagai orang yang iblis, syaitan yang bertanggungjawab untuk menggoda wali Allah ini. Yang kehebatan dia, doa dia sangat mustajab. Maka pergilah syaitan ifrit ini ke rumah seorang raja yang mempunyai puteri yang sangat cantik. Dan ketika raja dengan permaisuri dan puterinya itu duduk bersama, tiba-tiba syaitan itu datang mengganggu puteri. Sehingga berubah akal seperti orang gila. Maka raja pun bingunglah. Puteri kesayangan dia jadi macam orang gila. Orang tak dah dirasuk kan. Tapi dalam bab rasuk ni betul tuan-tuan. Bukan satu yang ni. Ya. Tapi adalah maknanya kadang-kadang bergantung kepada kelemahan dia dalam bab menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita tuan-tuan dulu masa jadi pengetua di Semadata, Sekolah Menengah Agama Datuk Tan Ahmad, Simpang Durian. Kan 17 orang kena histeria. Panggillah dukun kampung tu. Bawalah air mineral. Dokek 12 botol air mineral tu. Kan? Last sekali dia kata, maaf Ustaz, tak dapat, saya dah koreh betul dia kata, handar. Jadi saya pun bagi jugalah sampul surat sebab dia datang kan. Macam mana? Jadi saya pun tengok, 17 orang. Ustaz, ke asrama ada lagi yang nak kena. Sudah, ini dah 17 orang ke surau ni, ke asrama nak kena lah. Saya pun balik ke rumah ambil rotan. Rumah pengetua ambil rotan. Mana yang mula kena tadi? Yang tu Ustaz. Ya betul. Tak pakai tudung lagi dah, menyunu macam ular. Disunu lantai pakai kapet ni. Saya pun sosah dengan rotan tu. Cap. Aduh dia kata. Api balik asrama, pakai tudung balik asrama. Balik asrama tuan-tuan kan. Seorang tu pula tak boleh berjalan. Kaki saya kena pasung Ustaz, dia kata. Kamu jalan. Tak boleh Ustaz. Sap susah. Langsung berjalan. Hebohlah satu kampung tu kata saya handal. Tak ada orang sebenarnya budak tu dah takut kena rotan.
Ha. Jadi sini terganggulah, raja pun bimbang, bingunglah raja dan berusaha untuk menyembuhkan puterinya itu dengan segala jalan. Banyak dukun dipanggil kan? Dan sesudah beberapa lama datanglah syaitan ke rumah raja berupa manusia satu kelebihan yang diizinkan Allah kepada syaitan walaupun dia jahat. Kan? Datang dia berupa manusia. Lalu ia berkata, jika kamu benar-benar menginginkan sembuh puterimu, maka bawalah kepada Barsis. Supaya dibaca dengan mentera-mentera yang didoakan. Kalau kamu nak ubat, jumpalah ni, wali Allah ni, Barsis ni. Bila? Kan? Anak sakit kan. Saya ingat lagi anak saya berumur 2 tahun lebih kena demam panas. Bila demam dia kejang dan mata dia terbalik. Anak saya yang ke-6 demam panas. Dan demam panas ini bila datang kena. Ada orang kamu kata, Ustaz bawa pergi jumpa dukun ni. Pergi ya. Sebab kita nak anak sembuh tuan-tuan kan. Pergi tu saya tengok ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya dokek tengok saya. Oh, saya baca 4 kul, okeylah. Kan? Lepas selesai tu dia kata budak ni kena mani kelimau. Nanti kat maghrib nanti. Saya tunggulah rumah dia. Kena maghrib nanti dia bola harimau tu, bola-bola harimau tu langirkannya mandi. Lepas mandi kan tu dia keluarnya kain benang putih yang dipintal, kain dipintal. Dia tanya, "Tok nak tanya ni untuk apa ni?" "Ni tangkal," saya kata. Ompet puluh hari jangan dia buka tangkal ni. Supaya syaitan tak ganggu dia. Sudah, saya belajar bab lain, dicabar bab lain. Tapi saya hormat dia lah. Okeylah, dah bagi upah semua tu, saya pun balik ke rumah. Saya ambil gunting, saya buang tong sampah. Sebab kita belajar, bergantung kita bukan pada tali kain yang dipintal, tapi kepada Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, bukan waktu itu kita diuji, kita yakin dengan Allah atau kita yakin dengan tangkal dukun tadi. Jadi kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Potong, buang. Begitu juga masa saya di pengutua di Mahat dulu. Mahat. Ada pelajar pakai baju putih nampak hitam. Bang sini bang. Cuba buka ni. Tangkal. Ni, kek ni. Wah, asal pakai tangkal ni hebat. Dia kata, kamu memang tangkal ni. Dia kata, abah pergi umrah, dia beli dekat Masjid Jin. Jadi tahu kan Jin kan? Dia beli ke Masjid Jin. Dia kata, kenapa kau tangkal? Sebab dia kata tangkal ni melindungi daripada dirasuk oleh jin. Dia ambil tangkal tu kat Masjid Jin untuk dilindungi jangan dirasuk oleh jin. Dia kata, "Mi sini." Dia ambil gunting, saya gunting. Saya buka tu. Ustaz, dia kata, "Kalau apa-apa berlaku pada Ustaz, jangan makasih." Tak apa Ustaz, berapa gunting. Saya buka. Adalah sekeping timah yang panah-panah, tak apa panah tu ada sin sikit, ada apa semua. Dia kata, "Inikah yang kamu bergantung? Ataupun kamu belajar usuluddin, belajar tauhid, belajar apa yang Usnawi ni, kita ajar bergantung pada Allah. Sekoping timah ni dibalut dengan kain hitam, yang ni kamu bergantung." Meh, saya kata. Saya bawa dalam tandas, lubang tandas tu lemparkan, saya pam. Tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya anak murid kita tu pun terpengaruh juga. Tapi dapatlah ilmu dia bahawa tak boleh bergantung pada. Jadi sini dia bawa ni, Barsis ni. Dan setelah didoakan, ia langsung sembuh. Tetapi ketika dibawa pulang ke rumah, datang pula syaitannya. Maka datanglah syaitan itu berkata, "Jika kamu ingin balik ke rumah, sembuh tadi balik ke rumah, jadi balik." Di mana ni? Kata syaitan ni, "Jika kamu ingin sembuh terus, maka kamu kena tinggalkan puteri kamu itu di tempat rahib Barsis ini beberapa hari." Yang balik tinggal itu. Dan langsung ditolak, kan? Dibawa puteri itu, jumpa balik, dia kata nak tinggal di tempat ni, kan? Dan langsung ditolak oleh Barsis untuk tinggal di rumahnya. Mana boleh? Dia orang hebat. Puteri ni anak raja, cantik pula kan, dan bukannya mahram dia. Itu pendirian itu betul.
Tapi memang syaitan ni dia hebat. Ifrit lah kan. Kalau orang marah-marah sangat, dia kata jangan. Jangan kata macam tu. Tetapi kerana dipaksa oleh raja nak subuh anak dia kan, maka terpaksa diterima dan ditinggalkan di tempat rahib Barsis tadi. Sedang Barsis pun puasa tiap siang dan sembahyang tiap malam. Itulah kehebatan dia. Kita berkongsi dulu kan dalam kitab Minhajul Abidin sebutkan tentang apa maknanya definisi tentang ahli ibadah, supaya Imam Al-Ghazali nak faham kita, janganlah kita rasa kita tak boleh jadi ahli ibadah. Sebab dia ada tingkatan itu, kita berada di mana. Jadi kalau seorang itu memang berdisiplin, dan itulah amalan dia, hanya sekadar puasa Isnin Khamis, tapi dah lama dah dia buat sampai sekarang, itu disiplin dia. Maka menurut kitab Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, boleh kita katakan dia sebagai ahli ibadah tahap puasa Isnin Khamis. Sebab jadi kita rasa taklah sukar sangat. Dia puasa. Setiap malam dia qiyam lah. Sehingga tidak hiraukan pada puteri itu, dan bila ia duduk untuk makan, dia permainkan oleh syaitan dan dibuka auratnya di muka rahib Barsis. Tapi rahib segera memalingkan wajahnya. Dan selalu dibuat demikian hingga pada satu saat rahib datang melihat wajah puteri itu, yang sebenarnya lalu ia tahu bahawa puteri ini tidak ada bandingnya dalam kecantikan. Memang cantik betul lah. Sehingga tidak tahan hatinya dan didekatinya hingga mengandung. Akhirnya berlaku benda yang tak baik dan puteri itu mengandung. Dan ketika telah mengandung, ia berasa bingung, maka datanglah syaitan berkata kepada Barsis tadi. Dah mengandung tu dia kata, kamu tidak akan selamat dari hukuman raja kecuali jika kamu bunuh dan langsung kamu tanam di ruang biaramu ini. Kau bunuh dia, kau tanam, sembunyikan. Macam baru ni kan dalam satu kisah yang saya baca, tapi bukan di negara Cina lah. Kan? Di negara Cina. Yang dia bunuh, dia berpakat maknanya apa? Pak mentua berpakat dengan anak, bunuh menantu. Kan? Bunuh menantu. Sedangkan menantu tu punya sayang dengan mentua dia, belikan rumah dan hadiahkan rumah itu pada pak mentua dia. Oleh kerana menantu dia kaya-kaya, maka timbullah satu perasaan nak kaya lagi. Menantu dia kaya dah, sayang dengan mentua, belikan rumah. Kalau kita okey lah tuan-tuan kan, okey lah. Lepas tu kalau besok dah lama besok, ni tahun ni jadi abah, dulu rumah kan apa pula. Abang nak apa bah? Tak ada apa, beli kereta Mercedes pun jadilah. Kan? Bagi anak menantu yang kaya tak kisah. Kan? Tapi silap dia nak cepat. Dibunuhnya menantu yang kaya ni dengan anak dia pakat, apa nak macam tuan-tuan? Dia potong-potong juga esok. Dan dia makan. Sini dia makan. Kisah dia sebab hilangnya dia anak menantu ni seorang business woman kan. Hilang, dia carilah. Akhirnya dapat tulis dianya masuk hotel ni. Terakhir hotel ni lah yang dia menginap. Dan nampak anak adik ipar dia dengan perempuan masuk. Orang itulah paling terakhir masuk hotel tu, langsung dia tak jumpa lagi dah. Cari, pergi di rumah, rupa dalam biuk sup, dalam biuk sup ada kepala lagi. Yang lain dah habis dah. Tinggal kepala. Kepala tu tak habis lagi. Akhirnya tangkap. Tuan, ini dahsyat tu tuan-tuan ya. Baik. Di pendek ceritanya, kalau kita baca di sini, saya bacanya, maknanya akhirnya dia pun bunuh dan dia tanam, kemudian tu akhirnya raja pun, iblis syaitan ni pun pergi beritahu pada raja, dia kata sebenarnya anak engkau telah dibunuh oleh Barsis tadi, dan dia tanam di sini, raja pun pergi, akhirnya dijumpa betul lah, akhirnya maka Barsis pun dibunuh. Berjaya tak? Syaitan Ifrit berjaya, strategi dia sangat halus. Baik. Jadi maknanya kalau kita tengok situ, akhirnya syaitan
berjaya dengan kebijaksanaannya. Habis itu kita dengan syaitan ni, kita kena deal dengan syaitan, mesti lagak kita musuh. Dia tu musuh kita. Jangan pula maknanya nak berkawan, nak apa, tak ada. Kan? Tak ada. Dulu ada, orang-orang dulu memang ada ilmu-ilmu dia. Kan? Berkawan dengan jin ni apa semua. Sebab itu dalam bab berkawan dengan jin ni khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada kata harus, ada kata haram. Tetapi saya pribadi, saya lebih mengambil pendapatan haram. Sebab kerana kita tak tahu dia makhluk yang halus, kita makhluk yang kasar dan dia sangat terlalu licik dan kita tidak tahu. Akhir takut kita tergoda dan akan jatuh. Baik, kemudian dia kata, Abu Lais berkata, ketahuilah bahawa kamu mempunyai 4 musuh. Ini cerita yang lain pula. Dah habis cerita Barsis tadi. Ketahuilah bahawa kamu mempunyai 4 musuh. Dan masing-masing memerlukan perjuangan sendiri-sendiri. Yang pertama dia kata, dunia ia merayu dan menipu. Tapi saya nak bagi sikit apa, jangan pandang dunia tu musuh. Terus noktah. Jangan. Ya. Bahkan ada hadis juga, dunia jembatan kepada akhirat. Jadi bagaimana kita mengurus dunia, kalau silap caranya, dia pergilah pada membawa kebinasaan. Kalau betul caranya, kita akan menyampai kita kepada akhir keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kita katakan dunia tu musuh. Kata baca Sayyidina Umar kata dunia tu bangkai. Kena faham konteks yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu. Apa maksudnya dunia itu bangkai? Jadi situ jangan kita hukum tak ada guna dunia ni dah. Tak boleh. Sebab sebenarnya mengikut Imam Al-Ghazali sebagai imam ataupun mazhab tasawuf kita yang muktabar, yang sering diingatkan pada hari Jumaat, kan? Dia mengatakan bahawasanya antara alam ruh, alam rahim, alam syahadah atau alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Maka yang paling penting ialah alam dunia. Sebab bagaimana kita membentuk alam dunia itulah akan hasilnya pada alam selepas itu. Akhirat dalam alam barzah dan alam akhirat. Jadi bermakna penting kita menguruskan dunia kita ini mengikut syariat. Sebab itu syariat diturunkan atas hidup di dunia. Manusia nak hidup di dunia yang penuh dengan keburukan dia, dengan penuh dengan masalahnya, tapi di celah-celah itu ada kebaikannya. Apabila kita hidup di dunia berpandukan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia itu akan membawa kepada kebaikan dan akhirnya akan dengan cara hidup itulah menentukan kebaikan kita di alam seterusnya. Jadi janganlah kita buang dunia ni. Walaupun di sini kata dunia ia merayu dan menipu. Ya. Kemudian disebut firman-Nya dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hiburan yang menipu. Al-Quran. Kan? Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali dia kehidupan yang menipu. Bermakna apa dia? Jangan kita terlepas daripada panduan syariat. Kalau kita lepaskan panduan syariat, memang kita akan binasa. Tapi kalau kita hidup atas muka dunia, dipandu oleh tali syariat, itulah yang terbaik. Sebab itu diturunkan syariat untuk kita jadikan panduan. Apa sajalah. Kan? Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, dia kata, betulkah antara selawat dengan istighfar lebih baik selawat? Saya kata, kadang-kala betul, kadang-kala tak betul. Macam mana pula Ustaz? Saya kata, tengok keadaan. Lepas sembahyang, istighfar 3 kali, sunnah. Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha. Sunnah.
maka lepas sembahyang itu lebih afdal istighfar daripada selawat. Ya. Apabila kita buat dosa dan menyesal, maka lebih afdal kita istighfar. Apabila imam baca di mimbar, innallah apa ni? Innallaha shallu ala nabi, mimbar tu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kita makmum di bawah, afdal selawat. Kan senyap ya. Mimbar kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masa nak naikkan mimbar, nak naikkan khatib pun baca, masa atas khatib pun baca. Jadi waktu tu afdal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bukan istighfar. Selawat lebih afdal. Ya. Apabila duduk termenung, teringat dosa kita yang lalu. Dosa kita masa umur 20 tahun, dosa kita yang terbuat masa umur 30 tahun. Afdal istighfar. Jadi kena afdal itu tengok pada tempatnya. Tapi kalau selain itu, maka selawatlah. Sebab berselawat itu bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka afdal selawat. Jadi nak katakan afdal selawat daripada istighfar, tengok kepada konteks keadaan dia. Jadi situ yang kedua dia kata hawa nafsumu sebagai musuh yang amat kuat dan amat bahaya. Hawa nafsu kita. Innan nafs la amatun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia mengajak kita, mendorong kita pada keburukan. Tetapi tuan-tuan, manusia perlu ada nafsu tak? Perlu ada nafsu. Jadi bagaimana nafsu itu dibimbing oleh syariat, maka nafsu akan baik. Tapi maksud ayat tadi, inna nafsa la amatun bisu'i, sesungguhnya nafsu itu mendorong pada benda yang tak baik, iaitu nafsu yang terlepas daripada ikatan syariat. Dia akan buat benda yang tak baik lah. Jadi nafsu ni, dunia nafsu kena diikat dengan panduan syariat. Di situ pemahaman kita kena betul. Tidak nanti kita akan, kita pandang nafsu memang jahat betul. Tidak. Ya, nafsu itu akan baik apabila diikat dengan syariat. Nafsu itu akan membawa kejahatan kalau terlepas daripada tali syariat. Contohnya kita buka puasa ni, nafsu nak makan, pergi ke bazar malam sampai gonting jari, beli air je baru. Apa pandangan syariat? Syariat memandang, dia kata innamal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Itu pandang kita, membazir ni. Nafsu ada tak nak? Kita pun nak, kita belilah cendol je. Lepas besok belilah air cikang. Jadi makna nafsu kita itu diikat oleh syariat, maka kita terbaik. Tapi kalau kita lepaskan, mazir dah, ini poso ni. Kan? Kau nak apple bang ni, sampai gonting jari, beli. Lepas tu buka puasa, minum, akhirnya tarawih pun tidak, air pun tak habis, akhirnya buang. Membazir. Kanu ikhwana syayatin. Maka berlakulah la amartum bisu'i. Sebab apa? Dia bawa kita pada benda yang jahat. Sebab kita lepaskan panduan syariat. Yang ketiga, syaitan yang tidak kelihatan. Musuh kita, syaitan yang tidak kelihatan. Dan yang keempat, syaitan manusia. Ada syaitan manusia. Tuan-tuan, ada syaitan manusia. Maka berhati-hatilah dari syaitan manusia. Sebab ia lebih jahat dari syaitan sebenar-benar syaitan. Sebab dia kata, syaitan hanya berbisik-bisik. Sedang syaitan manusia dengan kata, dengan harta, dengan umpat keji, usaha paksaan, yang selalunya berusaha bagaimana dapat memesongkan kamu di taat dan kebaikanmu. Macam-macam ikhtiar dia. Kan? Syaitan manusia ni akhirnya kita pun rosak juga dengan syaitan manusia. Masuk WhatsApp, kita pun susengkan. Benda tu betul tak betul, Allahu'alam. Okey, tuan-tuan ya. Sikit lagi kita habiskan, lepas tu kita berhenti sebab nak habis cerita biar sambung masa tajuk baru tuan-tuan ya. Shaddad bin Aus
radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud seorang yang sempurna akal ialah yang memperhitung nasib dirinya dan bersiap-siap untuk menghadapi apa yang akan berlaku sesudah mati. Orang cerdik. Orang cerdik orang yang biasa mencari bekalan untuk nak mati. Itu orang cerdik. Sedang orang bodoh iaitu selalu menurutkan hawa nafsunya dan selalu mengharap ampunan Allah tanpa amal. Dia dosa tapi mengharap je Allah ampunkan dia. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i sebut ketika ditanya oleh murid dia, siapakah orang yang bodoh tu wahai tuan guru? Orang yang bodoh ialah orang yang terasa dirinya tak berdosa satu ketika itu, maka itulah dia orang, saat itu dia bodoh. Kemudian Nabi Isa bin Maryam pernah menyebut bukannya yang ajaib dari orang yang binasa. Bagaimana ia menjadi binasa, tetapi yang ajaib itu ialah orang yang selamat, bagaimana ia dapat selamat. Kadang kita ajaib ni, kita tengok benda yang binasa tu hebat, oh ajaib lah. Tapi yang ajaib tu, yang selamat itulah yang ajaibnya. Sebab syurga itu diliputi dengan kesukaran. Memang syurga ni banyak benda yang kadang-kadang penghalangnya banyak. Kesukaran kan. Sedang neraka diliputi dengan syahwat, keseronokan, kelazatan di dunia ini. Kan? Beli nombor ekor, seronok. Kan? Beli nombor ekor. Pada tiap orang ada syaitan yang berbisik, memujuk dan malaikat yang mengingatkan. Semua orang ada. Ada syaitan yang merasuk, yang membisik benda buruk, tapi ada juga malaikat yang selalu memperingatkan kita. Dia kata, sedang syaitan selalu memujuk dan menipu. Malaikat pula selalu melarang dan mencegah. Maka mana yang dipersetujui oleh hawa nafsu, maka itulah yang berlaku. Baik atau buruk, ataupun taat ataupun maksiat. Bergantung kepada dia cenderung pada mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang yang cenderung pada benda fujur, Allah ilhamkan benda fujur. Orang cenderung pada takwa, Allah ilhamkan pada benda takwa. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa kepada Allah. Dan Ramadan adalah objektif besarnya la'allakum tattaqun, bertakwa. Mudah-mudahan kita carilah kehebatan Ramadan, mudah-mudahan kita dapat menjadi insan yang bertakwa dengan Ramadan ini. Aku lu qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashiyan wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.